أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Tuan-tuan, puan-puan jemaah yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita akan bertemu dengan bulan yang beribu rahmah yang sedang tersirat untuk kita. Kita doa moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan moga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, dalam keadaan kita nak masuk bulan Ramadan, dalam keadaan kita tak sabar untuk mendapatkan keridaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama sekali, sama-samalah kita sematkan dalam hati kita untuk menambahkan ilmu kita, menambahkan akhlak kita, mempermudahkan urusan-urusan saudara kita yang lain, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, dalam masa sekarang ini ataupun pada setiap hari di dalam bulan-bulan Ramadan, selama 30 hari kita akan membahaskan dan meringkaskan juzuk-juzuk yang ada di dalam Al-Quran, yang mana kita kalau tak sempat ataupun kita asyik baca je Al-Quran tanpa mengetahui makna-makna di sebalik apa ayat-ayat yang kita bacakan, mungkin kita akan ada keraguan, ataupun mungkin bukan keraguan, kita akan ada sedikit kerugian di dalam perkara tersebut. Jadi inilah antara usaha Masjid Al-Amin bersama untuk kita sama-sama membangunkan pengetahuan kita, pendekatan kita kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bila menurunkan Al-Quran, bukan menurunkan buku sahaja, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, iaitu mukjizat dan panduan untuk kita bersama. Apalah gunanya mukjizat dan panduan tersebut kalaulah kita sendiri tidak memanfaatkannya? Seperti mana kalau kita ada kita penyakit dan kita sakit, dan kemudian kita ada obat di rumah, apalah gunanya ada obat kalau kita tidak menggunakan obat tersebut? Justru itu, insya-Allah dalam segmen yang sedikit ini kita akan membahaskan pada hari pertama, malam pertama Ramadan, kita akan membahaskan tentang juzuk yang pertama di dalam bulan Ramadan. Jadi kita akan mulakan dengan permulaan hari dalam Islam. Permulaan hari dalam Islam bermula dengan waktu maghrib. Jadi sebentar nanti kita akan masuk waktu maghrib, maka dah menandakan kita masuk pada Ramadan yang pertama. Disebabkan kita bertemu dengan Ramadan yang pertama ini, insya-Allah kita membincangkan dan mempelajari juzuk yang pertama daripada Al-Quran. Samalah juga pada keesokan hari, pada hari ataupun malam yang pertama di dalam bulan Ramadan. Silakan ya, kalau ada pertanyaan nak tanya boleh tanya, insya-Allah. Jadi kalau kita dah masuk pada malam yang kedua pada bulan Ramadan, kita bersama dengan juzuk yang kedua di dalam bulan Ramadan. Jadi insya-Allah setiap hari ada juzuk-juzuk yang akan kita kupaskan, insya-Allah. Baiklah, kalau nak tanya boleh sahaja ya, tanya, insya-Allah. Saya akan baca dan kemudian saya akan jawab soalannya. Baiklah, bila kita nak cakap tentang juzuk di dalam Al-Quran, kita pun mula terfikir, apa yang dimaksudkan dengan juzuk? Pada zaman Rasulullah ni macam mana ada ke juzuk ini? Dan kemudian bagaimana pula Al-Quran ni dipecah-pecahkan sampai 30 juzuk? Dan ini akan kita bincangkan, insya-Allah. Selain daripada kita mendedahkan dan kita membincangkan tentang surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah yang ada di dalam Al-Quran ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian,
Jadi bila kita bahaskan tentang permasalahan ini, kita lihat ya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bila turunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Dzalika liyuthabbita bihi fuadak. Untuk menambahkan kekuatan kita mengamalkan sesuatu pelajaran. Kalaulah Al-Quran tu diturunkan dalam secara jumlatan, secara satu buku 30 juzuk diturunkan serentak gitu, mungkin kita tidak akan mudah untuk mempelajari Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, fahal min muddakir walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Al-Quran ini, maka tidaklah ada tak orang yang still lagi tak nak belajar tentang Al-Quran ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita cakap tentang Al-Quran ini diturunkan pecah-pecah, maknanya selama 23 tahun Rasulullah SAW dapat sedikit Quran pada tahun pertama, sedikit lagi surah pada tahun kedua, sedikit sampailah tahun yang ke-23 barulah full semua Al-Quran ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, pada zaman Rasulullah macam mana ni Quran ni diturunkan? Ada tak orang yang tuliskan? Ada tak orang yang compilekan? Kita tengok ya tuan-tuan, di dalam beberapa riwayat, antaranya kalau kita tengok di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dan beberapa tokoh ulama hadis yang lain, ada kisah tentang seorang lelaki bertanya kepada Sayyidina Uthman, okay, macam mana kita nak tahu ayat ni dalam surah ni. Okay, Sayyidina Uthman Ibn Affan berkata, InsyaAllah nanti saya akan jawab ya soalan tentang apakah niat nak bayar fitrah ya, insyaAllah. Jadi kalau kita tengok ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila diturunkan ayat kepada beliau, mengikut kepada pandangan dan juga mengikut kepada rekod daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan ini, beliau mengatakan bila datang je ayat Quran, Rasulullah bilang panggil official penulis wahyu, antaranya ialah Zaid bin Thabit, dan juga ada beberapa sahabat-sahabat yang lain untuk menuliskan Al-Quran. Bila mereka menuliskan Al-Quran, bila mereka menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran ini, mereka kumpulkan dalam satu tempat. Ada yang kadang-kadang Zaid bin Thabit tulis dekat kayu, kadang-kadang tulis dekat tulang, dia simpan. Dan bila Rasulullah cakap, ayat ni diturunkan, letakkan ayat ni pada hari ini, atau letak ayat ni pada surah ini. Maknanya Rasulullah dah bilang, da'u hadhil ayah fi mawdi'i surati kadha. Ayat yang diturunkan tu, bila Rasulullah bilang pada Zaid bin Thabit dah tulis, Rasulullah bilang ayat ni nombor berapa, bilang juga ayat ni dekat surah mana. Jadi kita dapat tahu, sahabat tu dapat tahu, oh rupanya ayat yang turun ni dekat surah Maryam, katakan ayat yang ke-12. Okey, letak kat tepi. Next punya wahyu turun, Rasul bilang, ayat ni contohlah, ayat ni dekat surah Al-Baqarah. Letak, Zaid bin Thabit mula tulis ayat ni kat surah Baqarah, dia simpan. Jadi bila sampai kepada zaman Sayyidina Abu Bakar, benda-benda documentation tersebut dikumpulkan dan diletakkan dalam satu buku. Jadilah dia Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, daripada sini kita dapat nampak ayat-ayat Al-Quran bukannya ulama yang letak, tetapi siapa yang letak? Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama-nama surah di dalam Al-Quran ini juga bukanlah antara ijtihad ulama. Ulama cakap, bolehlah kita letak surah ni nama Al-Baqarah, contoh, letak surah ni Al-Fatihah. Tidak ya tuan-tuan, nama-nama surah ni pun tauqif ataupun datang daripada baginda ataupun datang daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama surah ni pun adalah antara perintah Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala juga. Baiklah, nanti saya akan jawab ya soalan tentang dialisis dan sebagainya. Dan kemudian tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalaulah kita dah tahu ayat daripada Allah taala, Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala, nama-nama juzuk ataupun nama-nama surah dalam Al-Quran pun Allah taala yang bilang.
Allah Ta'ala yang berikan kepada Rasulullah pengetahuan tersebut. Sekarang ini di dalam Al-Quran ada juzuk-juzuk. Juzuk 1, juzuk 2 sampai juzuk 30. Adakah ini juga daripada pemberitahuan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini untuk kita fikirkan bersama. Jawapannya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalaulah kita tengok di dalam beberapa keadaan, di dalam beberapa riwayat-riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim, para sahabat dan ridwanullahi alaihim tidak membahagikan Al-Quran kepada 30 juzuk. Kerana pada waktu tu memang belum lagi ada buku yang mereka boleh gunakan dekat rumah masing-masing. Dan pada waktu yang sama adalah sebahagian beberapa sahabat yang ada kelebihan, dapat buat buku dan sebagainya, dapatlah mereka baca Al-Quran. Tetapi pengumpulan, penyusunan Al-Quran kepada 30 juzuk belum lagi ada pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat dan yang paling terawal sekali yang compilekan Al-Quran mengikut kepada juzuk-juzuk kepada 30 juzuk ialah seorang panglima pada zaman Umayyah Empire ataupun dinasti Umayyah yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang wafat pada tahun 110 Hijrah. Beliau ini telah mengumpulkan dan telah memastikan Al-Quran ini berada pada 30 juzuk. Juzuk pertama ayat berapa sampai ayat berapa, juzuk kedua ayat berapa sampai ayat berapa, juzuk 3 ayat berapa sampai ayat berapa dan sebagainya. Ini adalah antara ijtihad para ulama dan orang-orang yang datang setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia untuk apa tuan-tuan? Untuk memudahkan lagi kita dalam menghafal dan mempelajari dan juga mengetahui sedikit sebanyak tentang ayat-ayat suci Al-Quran ini. Tetapi para sahabat ridwanullahi alaihim, kalaulah mereka tidak membahagikan juzuk-juzuk kepada 30 juzuk, bagaimana mereka membahagikan Al-Quran? Di sini ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ada beberapa sahabat, antaranya sahabat yang bernama Huzaifah. Dia ada membahagikan Al-Quran. Cara dia bagi Al-Quran macam mana? 3 surah, kemudian 5 surah, kemudian berapa belas surah. Dan surah-surah itu dibahagi-bahagikan mengikut kepada keadaan panjang surah tersebut. Daripada sini kita dapat nampak para sahabat ada yang mengkategorikan Al-Quran untuk mudahkan mereka hafal. Adapun 3 surah yang pertama yang disebutkan oleh sahabat yang bernama Huzaifah ini ialah surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Dan kemudian 5 surah yang lain dikenali juga sebagai surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-A'raf, surah Al-Anfal, surah Taubah. Dan pada waktu itu kita dapat nampak juga pembahasan-pembahasan para ulama tentang ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kepada panjang dan pendeknya ayat-ayat tersebut. Bahkan ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalaulah kita tengok di dalam beberapa riwayat, contohnya yang telah disebutkan di dalam kitab Sunan Abi Daud, ada menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu makanat Taurah, aku telah diberikan di dalam Al-Quran ini sebagai pengganti buku Taurat, yang mana kita dapat nampak pada 7 surah yang panjang-panjang. Apa 7 sab'at tual? Al-Quran ini dibahagikan kepada 4 kategori, berdasarkan kepada panjang dan pendek. Ni dah masuk topik lain lah. Jadi topik yang pertama tu kita tahu, kita balik semula, kita ulang balik. Nama surah wahyu daripada Allah Ta'ala. Ayat ni, ayat keberapa, ayat ni betul ke tak, ayat ni nombor dia gini. Siapa yang pastikan ayat tu ayat yang ke-1, ayat yang ke-10 ataupun ayat yang ke-200, ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dikatakan juzuk, ini adalah ijtihad para ulama. Siapa yang awal-awal sekali buat ni juzuk ialah seorang tokoh panglima pada zaman Umayyad dinasti yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang meninggal pada tahun 110 Hijrah. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sekarang ni kita nak cakap, kalaulah Hajjaj ni membahagikan Quran pada 30 juzuk, macam mana Al-Quran ni dibahagikan pada zaman Rasulullah? Macam mana Al-Quran ni dibahagikan pada zaman para sahabat?
di sini kita bincangkan bahawasanya penyusunan Al-Quran, Al-Fatihah, lepas Al-Fatihah Al-Baqarah, lepas Al-Baqarah Ali Imran dan sampailah surah An-Nas. Ini adalah penyusunan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang wahyu turun, Allah Ta'ala dah bilang dah, penyusunan dia, tertib ayat dia ni adalah seperti mana yang telah diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini telah dinukilkan daripada Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, tetapi kalaulah kita tengok kepada penyusunan ataupun categorization of ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran di dalam zaman Rasulullah, terbahagi kepada 4 categorization. Yang pertama yang dinamakan sab'it tiwal, ayat-ayat yang panjang, lebih daripada 180, okay, dan dekat 200. Inilah dia 77 ayat, 77 surah tersebut. Kemudian ada pula yang dinamakan sebagai mi'in. Okay. Mi'in ni dia dalam 100 ataupun 110, 120 lah ayat dia. Okay. Kemudian ada pula yang dinamakan sebagai Al-Mathani. Okay. Lebih rendah daripada 100 dia punya bilangan ayatnya. Dan kemudian yang last sekali ialah Al-Mufassal, iaitu ayat-ayat pendek di dalam Al-Quran. Yang mana ayat-ayat pendek di dalam Al-Quran ini adalah kelebihan yang ada pada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dalam ayat-ayat pendek ni terbahagi juga kepada beberapa keadaan-keadaan. Ada yang ada tiwal al-mufassal, ayat pendek tapi dia lebih daripada 30 ayat, ataupun 30 ayat. Kemudian ayat pendek yang pertengahan, mungkin 15, mungkin 20 ayat. Kemudian ada qisar al-mufassal, maknanya yang paling pendek sekali, macam 3 kul, tabat siada abilah habi watab yang kita selalu hafal dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini adalah antara categorization of Al-Quran pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sekarang ni 30 juzuk, pembahagian 30 juzuk boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah apa-apa, walaupunlah dia bukannya antara perkara yang disuruh oleh baginda Rasulullah, tetapi dia adalah satu usaha untuk menyenangkan kita dalam membaca dan mengamalkan, bahkan menghafal Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, untuk saya kongsikan di sini ada beberapa tips untuk kita tahu apakah muka surat Al-Quran tersebut. Saya kasih contoh ya. Kalau kita nak cari apa-apa juzuk, katakanlah kita nak juzuk 5 ataupun kita nak juzuk 3 lah, katakan ya. Kita nak juzuk 3. Jadi 3 ni kita nak tahu muka surat berapa dalam Al-Quran Rasam Osmani. Okey. Juzuk 3 ni kita tolak 1. 3 minus 1 jadi 2 kan? Jadi 2. Dah jadi 2 ni kita kali dengan 20. Kita kali dengan 20. Dah jadi 40. Bila jadi 40, kita tambah 2. Jadi 42. Jadi kalau kita nak tahu juzuk Al-Quran, juzuk yang ketiga, muka surat berapa? Cubalah buat calculation tadi, maka kita akan dapat nampak juzuk 3 ni pada muka surat 42. Jadi kalau kita katakan nak tahu juzuk Al-Quran ni, juzuk muka surat lah, muka surat Al-Quran yang ke juzuk yang kelima macam mana? Jadi 5 tolak 1, 4. Lepas tu kali 20, 80. 80 campur 2 jadi 82. Maka kita dapat tahu muka surat 5 atau muka surat juzuk 5 di dalam Al-Quran bermula pada ayat ataupun pada muka surat yang ke-82. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah ada sedikit sebanyak formula untuk macam mana kita nak mudah cari juzuk-juzuk di dalam Al-Quran. Jadi kalau saya cakap, okay, saya nak juzuk 24. Macam mana nak tahu juzuk 24? Muka surat berapa? Jadi 24 tolak 1, 23. 23 kali 20. Saya tak dapat kira lah sekarang. Dan kemudian bila dah dapat jawapan tu, kita campur 2. Maka kita dapatlah muka surat tersebut yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini adalah antara keadaan muqaddimah tentang Al-Quran dan 30 juzuk. Jadi insya-Allah bila kita bincangkan tentang pada hari ini khusus pada malam pertama bulan Ramadan, kita akan membincangkan tentang juzuk yang pertama di dalam bulan Ramadan. Jadi juzuk yang pertama di dalam bulan Ramadan ni, apa surah-surah yang ada di dalamnya?
Macam mana kita nak tahu juzuk pertama, muka surat dia berapa? Dia buka lah muka surat 2, dah mula Al-Baqarah, dah mula juzuk yang pertama. Bahkan di dalam juzuk pertama ini, juzuk yang pertama ini ada 2 surah. Yang pertama, surah yang dinamakan sebagai surah Al-Fatihah, dan kemudian surah yang kedua dinamakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah ini, kalau kita tengok ya tuan-tuan, dia adalah surah yang diturunkan di Mekah. Apa maksud turun di Mekah? Maknanya turun sebelum Rasulullah berhijrah. Rasulullah bila dah berhijrah, maka surah yang diturunkan setelah Rasulullah berhijrah, nama dia adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Antaranya ialah kriteria untuk mengadakan asas-asas sebuah masyarakat, iaitu kriteria kekeluargaan, kriteria keuangan, kriteria peperangan dan sebagainya, ada di dalam surah-surah yang dinamakan sebagai surah apa tuan-tuan? Surah yang diturunkan setelah hijrah, iaitu surah Madaniyah. Baiklah. Surah Baqarah ni adalah sebahagian daripada surah Madaniyah. Surah Baqarah ni adalah antara surah yang turun ataupun yang Rasulullah dapat setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, setelah 2 tahun Rasulullah berhijrah. Bila Rasulullah dah hijrah ke Madinah, tahun pertama, tahun kedua tu barulah turun surah Al-Baqarah, mengikut kepada kitab Tafhim Al-Quran Abul Ala Al-Maududi. Tuan-tuan yang dimulakan sekalian, surah Al-Baqarah ini, kalau kita lihat, mempunyai ataupun juzuk yang pertama ini mempunyai tema-tema tertentu. Juzuk pertama, seperti mana semua buku-buku, dia ada muqaddimah, ada introduction, ada content page. Betul tak? Kita kalau buka buku mana-mana, ada content page. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ataupun di dalam juzuk yang pertama, dia ada mempunyai surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni dia act sebagai content page, yang mana ada cerita tentang sifat orang beriman, ada cerita tentang adanya golongan orang-orang yang terselamat, ada golongan orang yang dimurkai, ada golongan orang yang sesat dan sebagainya. Dan kemudian Al-Fatihah ini juga dikatakan Al-Fatihah sebagai pembukaan. Jadi pembukaan ni kita nak dapat daripada mana? Pembukaan hidayat ni nak dapat daripada mana? Pembukaan petunjuk ni kita nak dapat daripada mana? Pastinya kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah Taala nak berbicara dengan kita? Allah Taala berbicara dengan kita melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Sebab itu kita nampak ayat yang datang setelah surah Al-Fatihah ni, ayat apa tuan-tuan? Dah habis baca Fatihah, kita baca apa? Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi. Terus masuk cakap pasal Al-Quran. Jadi di sini kita dapat nampak kesinambungan susunan Al-Quran tersebut, semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Fatihah ni diletakkan di tempatnya sebab ada hikmahnya. Hikmah siapa yang tahu? Allah Ta'ala yang tahu. Al-Baqarah kenapa datang selepas Al-Fatihah? Kan susah. Datang je tengok muka surat, ataupun datang je surah lepas Fatihah, surah dia panjang pula. Orang nak baca pun penat. Kan lagi baik lepas Al-Fatihah baca surah pendek. Contohlah, ni kalau kita gunakan akal kita. Jawapannya ialah dia mengubah hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat ayat yang paling sempurna untuk datang setelah Al-Fatihah ialah surah Al-Baqarah, yang mengatakan permulaan, pembukaan untuk kita dapat petunjuk ialah melalui apa tuan-tuan? Al-Quran. Jadi di sini kita dapat nampak surah Al-Baqarah ada cerita pasal Al-Quran. Kemudian dah cakap pasal Al-Quran, orang-orang dalam menerima wahyu pun ada kategori-kategori. Ada yang terima dengan hati terbuka, ada pula tak suka, ada pula buat-buat suka padahal tak suka. Daripada situ keluarlah topik dalam surah Al-Baqarah yang kedua, iaitu sifat-sifat manusia dalam menerima ataupun dalam berhadapan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah topik yang kedua yang kita dapat nampak dalam juzuk yang pertama. Yang ketiga pula tuan-tuan, kita dapat nampak sedikit sebanyak tentang akibat-akibat kepada sifat-sifat ataupun orang-orang yang tiga tadi itu tadi. Orang yang beriman, jenis-jenis orang lah dalam mendapatkan wahyu Allah Ta'ala ni. Ada tahap yang pertama, orang beriman. Apa sifat dia? Apa dia dapat?
orang yang kufur, apa sifat dia, apa yang dia dapat. Orang munafik, apa sifat dia, apa yang dia dapat. Ini semua dah dibincangkan juga di dalam surah Al-Baqarah. Poin yang keempat, tuan-tuan, bila dah bincangkan tentang perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala pula bawa kita pada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Untuk menunjukkan tentang permulaan, origin, adanya 3 jenis golongan ni datang semuanya berpaksikan ataupun semua start daripada mana? Start daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam tak turun daripada syurga, tak akan ada 3 golongan ini. Tapi pasal Nabi Adam diturunkan ke syurga, daripada syurga, maka ada 3 golongan manusia. Kemudian pula cerita pasal orang-orang yang datang, kirakan para nabi yang datang kepada manusia di muka bumi ini. Ada yang beriman dengan para nabi tersebut, ada yang kufur. Siapa yang beriman dengan para nabi dapatlah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengkufuri para nabi tersebut dapatlah ganjaran-ganjaran dia ataupun balasan-balasan dia. Daripada sini, tuan-tuan yang dimulakan sekalian, keluarlah poin yang kelima. Okay. Poin yang kelima apa dia? Iaitu apakah proof untuk statement tersebut. Siapa yang ikut Nabi dapat ganjaran, siapa yang tak ikut Nabi, yang ingkar dengan Nabi, dapat balasan. Apa dia punya proof dia? Proof dia ialah Bani Israel. Bani Israel is the living proof tentang perkara ini. Sebab kalau kita tanya kaum Nabi Nuh semua dah kena tenggelam dengan air. Kita tanya kaum Ad pun dah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala birihin sarsarin atiyah, dengan angin yang kuat dan menghapuskan mereka. Kita nak tanya dengan kaum Samud pun Allah Taala dah ja'ala 'aliyaha safilaha. Allah Taala dah hempapkan mereka dengan tanah dan sebagainya. Dah tak ada yang terselamat. Macam mana nak jadi bukti kepada kita? Jadi bukti yang masih hidup, kaum umat yang masih hidup, yang jumpa dengan para nabi, ialah siapa? Bani Israel. Daripada situlah banyak cerita-cerita pasal Bani Israel. Jadi kita dapat nampak apakah sikap Bani Israel. Jadi sikap Bani Israel, ada di antara mereka yang berlawanan dengan perintah para nabi, dolak dalik. Diorang tak suka kena suruh dengan nabi, tak suka buat benda-benda yang ibadat. Maka diorang dolak dalik. Diorang cakap, kenapalah kita kena cari lembu. Kita kan nak tahu siapa yang bunuh orang ni. Contohlah. Ini adalah antara beberapa perkara yang pernah dibincangkan di dalam surah Al-Baqarah ini. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, masuk pula kepada poin yang keenam. Poin yang keenam ini, tuan-tuan, selain daripada yang poin 5 ni, Allah Ta'ala cakap pasal sikap orang Yahudi. Poin yang keenam ni, Allah Ta'ala nak bilang kepada umat manusia bahawasanya kalaulah kita dah nampak perangai-perangai buruk yang ada pada Bani Israel, janganlah kita ikut. Kita ikutlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikutlah kisah-kisah para nabi ataupun kisah-kisah umat-umat yang ada pada Bani Israel yang mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dapat apa? Mereka dapat ganjaran apa? Ni dah nak masuk pada poin yang keenam ni. Dia seakan-akan nak bilang kita jangan nampak semua Bani Israel jahat, tapi ada juga Bani Israel yang baik. Okay? Bani Israel yang baik dapat ganjaran dia apa? Apa yang mereka buat? Kita ikut mereka. Jadi inilah dia masuk pada poin yang ketujuh, cerita-cerita tentang kisah-kisah Bani Israel yang Allah Ta'ala puji. Antaranya ialah, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, kita buka pula dekat dalam muka surat yang ke-19. Ini juzuk 1 lah topik dia kita bincangkan. Kita dapat nampak Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Okay. Ada di antara orang-orang Bani Israel yang dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, mereka gunakan dengan sebaik-baiknya, mereka ikut perintah Allah Ta'ala, mereka diberikan pujian oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, maka itu cerita yang seterusnya kita dapat nampak kisah pasal Nabi Ibrahim, kisah pasal Nabi Ismail, kisah pasal Nabi Yaqub, kisah pasal Nabi Ishaq. Dan Allah Ta'ala akhirkan juzuk yang pertama ini dengan apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala akhirkan juzuk pertama ini dengan Allah Ta'ala berfirman. Ayat ni kuat sangat. Apa dia? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum
wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Apa makna dia tuan-tuan? Itulah dia kisah umat-umat yang terdahulu. Nampak cantik Al-Quran ni. Habis juzuk 1, cerita pun dia ending juga. Tapi tak bermakna cerita tu dah habis. Itulah dia umat-umat yang terdahulu. Dah habis dah cerita mereka. Kamu, wahai umat Muhammad, tidak akan dipersoalkan terhadap apa mereka buat. Tapi kamu akan dipersoalkan terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, daripada kisah sedikit sebanyak rumusan makna daripada ataupun topik-topik yang kita bincangkan di dalam surah Al-Baqarah ini, kita dapat nampak rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik satu masyarakat. Dan kisah pasal nak mendidik masyarakat ni dapat daripada kisah daripada kriteria surah jenis yang diturunkan selepas hijrah ataupun sebelum hijrah tuan-tuan. Yang tadi saya kongsikan, kriteria yang untuk membina sebuah masyarakat ialah ada di dalam surah-surah yang dinamakan sebagai surah yang selepas Rasulullah berhijrah baru turunnya Quran, turunnya surah tersebut, itulah dinamakan surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Jadi kalau kita buka dekat muka surat last sekali daripada Al-Quran ni, kita buka last sekali, kita dapat nampak rupa-rupanya ada surah-surah ni. Surah Al-Fatihah Makkiyah. Makkiyah maknanya diturunkan sebelum hijrah. Madaniyah maknanya lepas hijrah. Jadi kita tengoklah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini adalah sedikit sebanyak pembukaan kepada juzuk yang pertama. Mungkin kita bila dah masuk bulan Ramadan ni, kita belajar, kita baca Al-Quran, kita faham. Rupanya juzuk 1 tengah nak cakap pasal poin-poin ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sebagai rumusan, kenapa Al-Baqarah tu dinamakan sebagai Al-Baqarah? Lembu. Lembu betina. Kenapa ya tuan-tuan? Jawapan dia ialah kerana kisah lembu betina ini ada melibatkan sikap paling utama yang ada pada Bani Israel, yang paling utama yang menyebabkan Bani Israel ni dikeji. Dan juga surah Al-Baqarah ni ada memberitahu tentang akidah, ada memberitahu tentang wafat ataupun al-wala kepada seorang nabi dan sebagainya. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita dapat nampak kenapa Al-Baqarah, juzuk ni ataupun surah ni, kenapa nama dia Al-Baqarah. Rupanya kita dapat tahu cerita-cerita Al-Baqarah tu sebenarnya nak memberitahu tentang sikap-sikap Bani Israel. Macam mana Nabi Musa sabar dengan kaum-kaum dia, macam mana Nabi Musa diberikan ujian oleh Allah Ta'ala melalui kaum dia. Jadi bila kita pula, bila diuji oleh keluarga kita ataupun mungkin dengan orang di sekitar kita, kita lihat, kita ambil, tarik nafas dulu, kita tengok Nabi Musa lagi teruk daripada aku. Nabi Muhammad SAW pun sama juga. Musa lagi kena teruk daripada aku, daripada kaum aku. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalaulah kita dapat betul-betul faham perkara ni, kita akan merasai dan kita akan semai di dalam jiwa kita sifat qanaah, sifat syukur, sifat terima kasih terhadap apa yang pemberian Allah Ta'ala berikan pada diri kita. Baiklah, disebabkan ini ada beberapa topik tadi tu, ada 9 topik utama yang ada di dalam juzuk 1. Kisah tentang Al-Quran, kisah tentang jenis manusia, kisah tentang Nabi Adam, kisah tentang sikap Bani Israel, kisah juga tentang para nabi dalam keadaan para manusia, umat manusia dalam menerima wahyu Allah SWT, macam mana keadaan mereka, apakah living proof ialah Bani Israel. Dan kemudian yang keenam, ada cerita pasal selain daripada sikap Bani Israel, yang kelima ni sikap Bani Israel, yang keenam ada cakap tentang keadaan manusia umat Muhammad SAW, jangan ikut the bad side of sikap Bani Israel ni. Ni perkara-perkara sikap-sikap ni yang buat diorang downfall. Tapi tengoklah kepada kisah-kisah Bani Israel yang dipuji. Sebab tu kisah-kisah Bani Israel ada juga kualiti-kualiti yang ada pada Bani Israel. Antaranya kita dapat nampak daripada kisah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishaq, Yaqub dan sebagainya. Dan juga kemudian last sekali Allah Ta'ala bilang pada kita, tilka ummatun, itulah dia cerita-cerita yang dah lepas. Sekarang ni apa yang kamu buat? Apa yang kamu dapat iktibar daripada kisah-kisah yang dah lepas tadi tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dimuliakan sekalian, disebabkan perkara ini saya nak kongsikan dengan detail poin yang kelima ni.
iaitu tentang kenapa dinamakan sebagai sikap Bani Israel ni. Apa sikap Bani Israel yang salah, ataupun apakah sikap Bani Israel yang memang Allah Ta'ala keji. Sampai kan kalau Allah Ta'ala dah keji, maknanya manusia semua tak akan suka sikap tersebut. Kita dapat nampak sikap Bani Israel yang pertama dalam kisah tentang Al-Baqarah, tentang Al-Baqarah, iaitu lembu yang nak disembelih. Dah banyak sangat nikmat Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel, tapi mereka tak mensyukuri nikmat tersebut. Sikap kufur kepada nikmat Allah Ta'ala, inilah sikap yang dibenci. Yang kalau kita pun, orang buat baik dekat kita, kita terus buat jahat dekat orang tersebut. Pepatah Melayu sendiri dah cakap, apa dia? Bagai melepaskan anjing yang tersepit. Kita lepaskan anjing yang dah tersepit, anjing tu dah kita tolong dia keluar, dia gigit kita pula. Jadi tuan-tuan yang dimulakan sekalian, perkara ni dah ada konsep tersebut. Dan kemudian sikap Bani Israel yang kedua yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka berdolak dalik. Mereka berdolak dalik. Yang ketiga, sikap mereka yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila mereka disuruh ataupun mereka disuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup ubah-ubah fakta-fakta yang ada. Kemudian yang keempat, sikap mereka ialah mereka suka sangat kehidupan dunia ni. Mereka anggap dunia ni adalah yang semuanya lah. Tapi kalaulah katakan cakap pasal akhirat, mereka tak percaya sebenarnya tentang akhirat. Inilah sikap Bani Israel yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang kelima tuan-tuan ialah sikap Bani Israel yang mana kalau mereka dah usaha sedaya mungkin mereka nak dapatkan apa mereka nak dekat dunia ni, untuk masalah dunia ya tuan-tuan sahaja. Mereka nak usaha dapat dunia ni, tak dapat. Apa mereka buat? Sikap mereka tuan-tuan, sikap mereka yang keenam dan yang kelima dan yang terakhir ni adalah mereka menggunakan sihir, mereka menggunakan sya'wazah, mereka menggunakan mentera dan sebagainya. Ini adalah antara sikap yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka sanggup mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan untuk mendapatkan hutamid dunia ataupun harta-harta yang tak seberapa yang ada di dunia ini. Jadi tuan-tuan yang dimulakan sekalian, di sini saya nak bacakan ayat Al-Quran tentang sikap Bani Israel yang suka sangat kat dunia ni. Kita buka muka surat 15, ayat yang ke-94. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Katakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel tersebut, kalaulah kamu, apa yang kamu cakapkan ni hanya untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan harta-harta dekat akhirat ataupun untuk dapatkan kenikmatan di akhirat, maka kalau kamu cakap kamu seorang je dapat masuk syurga, Bani Israel je yang betul, then mintalah Allah Taala untuk matikan kamu. Ini adalah antara maksud di dalam Al-Quran tersebut. Mintalah Allah Taala untuk matikan kamu kalau kamu ni betul-betul orang yang jujur perkataannya. Kamu cakap kamu pasti dapat masuk syurga, kamu ni adalah orang-orang yang elit, hamba-hamba Allah Ta'ala yang elit, then buat apa nak hidup kat dunia? Hiduplah kat akhirat. Macam gitulah. Kita sambung lagi. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Dan mereka pasti tidak akan meminta akan kematian tersebut, sebab Allah Ta'ala tahu isi hati mereka. Allah Ta'ala tahu orang-orang yang zalim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ Wallahu basirun bima ya'malun. Dan pastinya wahai Muhammad, kamu akan mendapati bahawasanya orang-orang Yahudi ini, mereka suka sangat dekat kehidupan dunia.
dan juga mereka orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau dia tak ada apa-apa perkara yang dia nak berpijak, tak ada apa-apa perkara yang untuk mereka berpegang, maka mereka akan fall untuk everything. Kita kalau tak stand for something, kita akan fall for everything. Jadi kalaulah katakan kita tak ada prinsip beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, prinsip untuk mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat, maka pada ketika itu segala ujian yang datang di dunia ini kita akan lentur dan lebur, dan kita akan hanya ikut kepada arus keadaan dunia. Inilah ada keadaan Bani Israel. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini adalah 3 ayat sahaja untuk membincangkan satu tema, satu topik yang utama, iaitu hubbul yahud, kecintaan orang Yahudi terhadap kehidupan dunia. Ini saya nukilkan daripada beberapa kitab tafsir, antaranya kitab tafsir Al-Munir yang telah ditulis dan dikumpulkan oleh Al-Imam ataupun Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat tentang perkara ini, Bani Israel bila suka sangat dekat dunia ini, maka mereka akan lupakan akhirat. Mereka nampak seakan-akan akhirat tu adalah fanta morgana yang tiada hakikatnya. Yang hakikatnya adalah di dunia ini sahaja. Maka disebabkan itu mereka mereka takut sangat kematian. Kalau kita tengok pula kepada ahli falsafah Islam, ahli psikologi Islam yang bernama Ibn Maskawai, atau Ibn Maskawai, ada menulis sebuah buku yang bernama Tahdzibul Akhlaq, mendidik akhlak, dalam permasalahan tentang kenapa manusia takut kematian. Okay. Jadi Ibn Maskawai dia tulis, adakah kematian tu sebab sakit manusia takut, ataupun kematian tu manusia takut disebabkan dosa-dosa yang dia ada, sebab tu dia takut mati. Jadi bila dia dah letak soalan tu, dia dah try to list down possibilities, kemudian dia tengok setiap possibilities, dan dia nampak the main possibilities yang ada yang membuatkan orang takut untuk kematian adalah apa, tuan-tuan? Dosa-dosanya. Jadi kalau kita tengok pula kepada kisah Bani Israel ni, sebenarnya Bani Israel ni takut untuk kematian. Kenapa? Sebab mereka takut tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok pula dalam kitab Asbabin Nuzul yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Wahidi dan Imam As-Suyuti, dan kalau kita rujuk pula kepada tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ada juga menyebutkan tentang perkara ini. Bani Israel pun berkata kepada Rasulullah, kita tak akan masuk neraka, kita akan masuk syurga. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kita adalah orang-orang yang Allah Ta'ala sayang, confirm kita masuk syurga. Yang masuk neraka kurang ni semua. Bani Israel cakap. Jadi Rasulullah cakap, betul ke? Bani Israel, yes, betul. Ni saya mudahkanlah kita faham. Mudahkan kita faham. Cerita dia tu lain lah, tapi saya mudahkan kita faham. Jadi Bani Israel ni pun berkata lah, kalaulah macam gitu, sebenarnya kita ni masuk neraka ayyaman ma'dudah. Hari-hari, berapa hari je yang dapat kita kira. Sebab tu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah sendiri, Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. Orang-orang Yahudi ni, orang Bani Israel ni berkata, kita akan masuk neraka berapa hari je. Jadi Al-Wahidi dan Imam As-Suyuti mengatakan, beberapa hari ni ialah mengikut kepada riwayatnya ialah 40 hari. Kenapa 40 hari? Sebab 40 hari itulah yang mereka menderhakai Nabi Musa dengan mereka tunduk dan sembah kepada patung yang telah ditulis ataupun yang dibuat oleh seorang lelaki yang bernama Musa As-Samiri. Samiri senang kata. Jadi 40 hari kita sembah berhala tersebut, 40 hari je kita masuk neraka. Hari-hari lain kita masuk syurga. Ini adalah antara perkara-perkara yang telah disebutkan di dalam beberapa riwayat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, balik kepada topik ni, Bani Israel sebenarnya mereka takut untuk meninggal dunia disebabkan apa? Kerana mereka tahu mereka berada dalam keadaan yang salah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, untuk kita sama-sama lihat tentang perkara ini, Rasulullah SAW paling takut perkara yang dinamakan sebagai wahan, satu penyakit yang nama dia wahan. Wahan ni bukan Wuhan tuan-tuan. Wuhan lain. Wuhan tu nama negeri. Wahan ni apa? Wahan ni sifat lemah. Lemah ni apa? Sahabat tanya, "Wamal wahan ya Rasulullah?" Apa tu makna wahan? Rasul berkata, "Ila hubbud dunya wa khauful maut." Cinta kepada dunia dan takut kematian. Perkara ni dah berlaku dah. Sifat wahan ni dah ada dah. Pada ketika zaman Mongolia datang
masuk kepada dalam negeri Islam ataupun dalam sejarah Islam, Islam pernah dijajah oleh tentera Mongolia, yang mana antara governor-governor ataupun antara wilayah-wilayah, province-province yang tunduk kepada Mongolian ialah antaranya ialah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi punya kerajaan. Okay, mereka give free passageway untuk Mongolian masuk. Yang lawan Mongolian pada ketika itu ialah seorang kerajaan yang bernama kerajaan Al-Mamalik, yang telah diketuai pada ketika itu oleh Saifuddin Qutuz. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apa wahan yang dah berlaku pada ketika itu, sampaikan bila Mongolia datang. Kalau kita tengok dalam kitab Iman dan Kehidupan yang telah ditulis oleh Imam Dr. Yusuf Al-Qardawi, menyebutkan orang Mongol ni datang, sampaikan bila mereka nak bunuh orang, setiap daripada manusia pada orang Islam pada waktu tu selamatkan diri masing-masing, tak ada satu pun nak oppose dan nak lawan. Okey, masuk negeri diorang, okey, don't bunuh aku, ada lari, semua lari, semua sifat nak pentingkan diri sendiri, nak jaga harta mereka sendiri. Sampaikan keluar beberapa kata-kata orang-orang pada ketika itu, kalau Mongolian kalah maknanya benda tu berita bedik, fake news kalau Mongolian kalah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, mereka sampaikan takut sangat nak mati, maka mereka tak sanggup pun nak berjihad dan tak sanggup pun untuk mengorbankan sedikit sebanyak apa yang mereka ada. Tapi sekarang ni tuan-tuan, kita tak berjihad, tapi kita berjihad dengan jiwa ataupun nafsu kita sendiri. Kita duduk di rumah pada keadaan circuit breaker ni, kita mungkin terfikir pada bulan Ramadan ni mungkin tak sama dengan Ramadan yang akan datang. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, apalah dibandingkan dengan Ramadan yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berperang, Rasulullah ada yang dalam keadaan kemarau dan sebagainya, ya tuan-tuan. Tetapi kita ni walaupun duduk dekat rumah, alhamdulillah semua semakin sihat, duduk makan, penat-penat boring je, makanan ada, alhamdulillah, baju pun ada, katil pun ada. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, jihad kita ni lah jihad nafsu kita. Jadi bila kita lihat tentang diri kita, kita sanggup korbankan kebebasan kita, ataupun bukan kebebasan, kita sanggupkan korbankan kita nak jalan-jalan di luar dan sebagainya. Kita sanggupkan korbankan untuk menjaga mas'uliyah ataupun responsibility masyarakat kita, supaya elakkan daripada penularan wabak ini. Kita tak keluar rumah ke masjid, kita stay kat rumah, tak keluar daripada masjid, pada waktu ini juga dah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sacrifices yang kita buat ni tuan-tuan, bangun malam nanti pada bulan Ramadan, tahan perut sakit pada waktu berpuasa, tengok cerita ada makanan telan air ludah je kerana berpuasa, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini semua adalah sedikit sebanyak sacrifices kita. Sacrifices yang mana kalaulah katakan kita ni cinta kat dunia ni, saya pasti tuan-tuan tidak akan nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan cintakan dunia sangat, pastilah tuan-tuan tidak akan nak keluarkan duit tuan-tuan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tuan-tuan cintakan dunia sangat tuan-tuan pastilah tuan-tuan tidak akan nak pun usaha dalam beribadah puasa ini, mempertingkatkan ibadah puasa dengan berpuasa 30 hari selama bulan Ramadan ini. Jadi semua balik kepada sikap kita, iaitu kita lihat hari akhirat. Janganlah kita jadi seperti sikap Bani Israel yang mengutamakan dunia dan cakap akhirat ni hanyalah fanta morgana, benda-benda yang tak pasti berlaku. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, disebabkan mindset kita dah program adanya hari akhirat, automatik jiwa kita akan nak fidak ataupun nak berkorban. Berkorban apa? Berkorban makan, berkorban susah, berkorban duit dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah ada 3 ayat, dan gunakanlah ayat ini untuk kita ponder dan kita baca. Kalau tuan-tuan nak baca lebih lanjut tentang perkara ini, bolehlah rujuk kepada buku-buku tafsir. Antaranya yang paling mudah untuk kita baca ialah Dr. San Haji ataupun Ustaz San Haji lah, Ustaz San Haji dalam kitabnya Amrul Asir, tafsir Amrul Asir, tafsir di radio. Mudah
bahasanya untuk kita ambil faedah dan kita fahamnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, semoga dengan perkongsian 3 ayat ni, pernah satu ketika Rasulullah berkata dengan para sahabat, nak tak kamu dapatkan pahala seperti mendapatkan 3 unta yang gemuk. 3 unta yang gemuk tu dah mahal lah ya tuan-tuan. Anggaran mungkin dalam 15 hingga 20 ribu lah. Nak tak kamu dapat unta yang 3 gemuk-gemuk ni? Sahabat cakap, yes, aku nak. Kita nak. Rasul berkata apa? Bacalah 3 ayat di dalam solat setelah Al-Fatihah. Mana dah habis Al-Fatihah, at least baca surah lepas tu. Kenapa? Sebab ganjaran dia tu melebihi dan menandingi 3 unta yang besar tu tersebut. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pada bulan Ramadan yang akan datang ni, malam ni dah nak start ni, kita sama-samalah solat tarawih di rumah. Paling tidak pun bacalah 3 kul, paling senang, paling mudah untuk kita amalkan. Jangan pula kita baca Al-Fatihah sahaja tanpa buat apa-apa. Tapi kalau lah katakan, macam mana kalau saya nak baca nak solat tapi saya tak hafal Al-Fatihah? Bolehlah baca Al-Fatihah, tengok baca. Kalau saya tak boleh baca, carilah Romanize. Kalau Romanize pun tak boleh baca juga, maknanya kita bacalah tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Baca tasbih tersebut kalau kita betul-betul tak dapat hafal Al-Fatihah ataupun tak dapat baca Al-Fatihah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, perkara ini dapat kita rujuk dalam kitab Al-Mu'tamad, Dr. Wahbah Zuhaili juga. Baiklah, kalau kita tengok tadi soalan tadi, macam mana saya nak niat fitrah, fitrah. Zakat fitrah adalah wajib pada bulan pada pagi hari raya. Dah masuk hari raya, malam hari raya tu sampai pagi hari raya sebelum khatib naik menjadi mimbar dekat solat tersebut, kita boleh tunaikan zakat fitrah. Itu adalah wajib pada ketika itu. Jadi zakat fitrah ni adalah wajib bagi setiap orang. Tak semestinya orang tu orang kaya je, orang miskin pun wajib bayar zakat fitrah tersebut. Zakat fitrah ini dia seakan-akan dia menghapuskan segala kekurangan-kekurangan ibadah puasa kita. Dan zakat fitrah ini kita kira daripada keadaan kita makan, makanan kita satu hari. Kalau kita makan satu hari 3 lauk, kira agak-agaklah berapa. Jadi kalau sekarang ni anggaran dalam $7, wallahu alam, boleh tengok pada website MUIS. Jadi bila saya nak bayar zakat fitrah, apa niat dia? Bila kita bayar tu, niat dia apa? Sahaja aku bayar zakat fitrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bayar, boleh bayar. Bila nak bayar tu, jawapan dia ialah wajib bayar pada pagi Ramadan ataupun pada pagi hari raya ataupun malam hari raya. Ni wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau saya nak bayar zakat fitrah sebelum hari raya, boleh tak? Boleh juga, tiada masalah. Tapi belum sampai kepada waktu yang wajib. Wajib tu ialah ketika pada malam raya ataupun pagi raya. Nah tuan-tuan, pagi raya sampai bila tuan-tuan? Okay. Dalam beberapa pandangan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, kebanyakan ulama-ulama cakap ialah ketika khatib naik kat mimbar solat hari raya. Sekarang ni semua ada dekat rumah, ada circuit breaker dan sebagainya. Macam mana nak solat raya? Last saya boleh bayar zakat fitrah ni bila? Kalau ikut kepada beberapa pandangan ulama Syafi'iyah atau ulama mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan ialah pada waktu sebelum asar, sebelum asar. Mana zuhur masih lagi boleh bayar dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita ambillah pandangan yang jumhur, iaitu kita bayar sebelum pukul 8 ataupun sebelum waktu selalunya orang solat hari raya. Wallahu a'lam bissawab. Tentang dialisis, boleh tak saya puasa ataupun batal tak puasa saya? Jawapan dia tidak batal puasanya, ya, insya-Allah. Kerana yang membatalkan puasa ialah apa-apa yang masuk ke dalam rongga kita dan apa-apa perkara yang kita gunakan ataupun perkara-perkara yang kita lakukan yang mana keluarnya contohlah bersatu antara satu suami isteri, dan ni adalah antara perkara yang membatalkan ibadah puasa kita. Dialisis tidak membatalkan ibadah puasa kerana dia tidak mengeluarkan darah yang banyak sampaikan kita pingsan,
ketika keluarnya dialisis darah tersebutlah. Jadi dia tak membatalkan ibadah puasa. Walaupun dia keluar daripada badan kita, tapi dia tak keluar daripada tempat tersebut, dan dia akan masuk balik kepada mesin darah tu pun masuk kat badan kita. Jadi seakan-akan darah tu tak keluar, cuma kita lemah. Dan pada waktu yang sama juga kita tak pingsan dalam keadaan yang lama, jadi taklah membatalkan ibadah puasa. Wallahu alam bissawab. InsyaAllah sama-sama kita doa, moga kita dapat masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah saya wakil daripada pihak Masjid Al-Amin ingin mengucapkan Ramadan Karim. Kami mohon maaf atas kesilapan, keterlanjuran kata, kekurangan yang ada. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kekurangan tu datang dari kekurangan diri saya sendiri khususnya, dan juga kekurangan kita sebagai manusia lah, insyaAllah. Saya bayar hutang fitrah boleh insyaAllah tapi maaf, kalau fitrah yang dah lepas dah tak boleh bayar lagi. Dia sebab tu pernah satu ketika Rasulullah pernah bersabda, sedekah fitrah tu setelah khatib naik khutbah tu dia seperti sedekah biasa saja. Jadi kita tak payah nak hutang, tak ada hutang, tak ada kena bayar balik. Tetapi kalau katakan kita nak juga bayar fitrah ekstra, maka dia adalah antara kelebihan yang kita buatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada ganjarannya insya-Allah. Jadi jangan pernah kita rasa segala kebaikan kita ni haba'an manthura, tak ada apa-apa faedah. Tetapi setiap kebaikan tu pasti akan diganjarkan dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, tidakkah kebaikan tu pasti akan dibalaskan dengan kebaikan. Jadi kebaikan ni kita buat ekstra pun insya-Allah Allah Taala akan terima. Ini adalah antara kemurahan hati tuan ataupun hati puan ataupun hati abang Yahya insya-Allah. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadah kita, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita juga sebagai orang-orang yang soleh dan solehat insya-Allah. Nantikan ucapan daripada pengurusi Masjid Al-Amin insya-Allah selepas maghrib ini, dan launching program-program Ramadan yang akan datang. Jadi rebutkan peluang-peluang yang ada ini, sebab program-program ini eksklusif hanya di bulan Ramadan sahaja rebutkan insya-Allah. Semoga kita berpuasa sama-sama dalam keadaan kita tahu juga makna-makna dalam Al-Quran, tahu juga menambahkan ilmu kita, dan jadikan kita masyarakat yang lebih produktif daripada sebelum-sebelum ini insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.